Kemudian yang kedua, yaitu mengingkari atau mencela nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi tadi ada ketuhanan, tadbir urus Allah Subhanahu Wa Taala tadi kita tak akui, batal iman. Yang kedua ni pula mengingkari atau mencaci nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Pun boleh membatalkan iman kita. Sebab walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang maha tinggi. Fad'uhu biha. Panggillah, serulah nama-nama Allah yang hebat-hebat itu, yang cantik-cantik itu, yang terbaik itu. Jadi kalau kita tak panggil, tak percaya bahawa Allah punya nama-nama yang hebat, yang baik, yang cantik, kufurlah. Maka Allah Ta'ala kata, tinggalkan mereka-mereka yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka akan dibalas dengan apa yang mereka lakukan. Surah Al-A'raf 180. Tulis saja surah Al-A'raf 180. Jadi kita wajib mengakui kehebatan Allah dan nama-namanya juga. Dia punya nama yang cantik-cantik. Jadi bila kita caci nama Allah Subhanahu Wa Taala, kan mencaci yang punya nama lah. Di dalam Al-Quran, ini ada dalam surat tuan. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah didapati nama-nama Allah yang baik, Al-Asma'ul Husna. Walillahi Al-Asma'ul Husna. Allah mempunyai nama-nama husna. Husna ni Hasan. Bahasa Arab, belajar sikit. Hasan ni baik. Kalau lebih baik atau terbaik namanya Ahsan. Ahsan tu untuk lelaki. Orang Muslim lelaki yang ahsan. Tapi kalau yang ahsan tu adalah wanita, dia ada lelaki, ada wanita, apa nama ini istilah dia tu, maka pakai husna. Bukan Tuhan tu wanita, nama tu, asma. Bahasa Arab ni kalau dia jamak, banyak, ya, plural, maka dia dianggap wanita. Setiap jamak dianggap wanita, kata si boy, kata ahli nahu. Jadi asma, isim nama, asma nama-nama. Jadi bila nama-nama tu banyak, maka sifat dia al-husna. Al-husna tu yang terbaik lah. Ahsan tadilah. Ya, bukan Allahnya husna, bukan Allahnya wanita, tapi nama tu. Jadi Allah mempunyai nama-nama, jadi jamak, al-asma. Maka kata sifat dia adalah al-husna, yang terbaik. Bukan sekadar yang baik, tapi yang terbaik, yang the best. Ada nama-nama dia sebanyak 99 nama dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan sifat-sifat kamalatnya, ya, mencaci atau mengingkari sifat-sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat-sifat sempurna. Ya, semua sifat-sifat Allah sempurna. Ya. Jadi ada sifat Allah Ta'ala ni macam-macam nama dia. Ada yang kamal, sifat kamalat. Ada sifat jamal, keindahan. Ada sifat jalal, kehebatan. Jadi semua sifat-sifat Allah Ta'ala ni semua yang sempurna. Semuanya kuasa, ya, apa namanya, berkehendak. Itu sifat-sifat apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
yang kamal, yang menunjukkan dia sempurna, mendengar, melihat, melakukan sesuatu apa yang dia hendak, itu namanya sifat-sifat kamalat. Ya. Jadi bila sifat-sifat kamalat ini kita nafikan atau kita caci, maka kuranglah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sifat kamalat ini sifat lengkap, sifat sempurna. Jadi bila kita nafikan sifat tu daripada Allah Taala, maknanya kuranglah Allah Taala. Allah Taala tak ada apa-apa sifat kekurangan. Macam ilmu lah, ilmu, melihat umpamanya. Allah Taala tak berilmu, maknanya dia bodoh. Allah Taala melihat, kita katakan Allah Taala tak melihat, maka kekuranganlah pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada sifat kekurangan, maka gugurlah ketuhanan dia, kehebatan dia, tak sempurnalah dia. Jadi kita jangan ada dakwaan atau kita mencaci, mengatakan, beriman atau mempercayai bahawa sifat-sifat kesempurnaan itu kita nafikan daripada Allah Ta'ala. Kita mengatakan Allah Ta'ala tak berilmu, kita mengatakan Allah Ta'ala tak mendengar. Sedangkan itulah sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Dia mengetahui segala sesuatu, dia melihat segala sesuatu, dia mengetahui segala sesuatu. Barulah berhak dia disembah. Iyyaka na'budu. Kita tidak macam orang-orang lain kan. Tuhan dia tak menengok, Tuhan dia tak bergerak, Tuhan dia tak melihat, tak mendongak. Macam mana? Tuhan dia tidak memberi makan, tetapi diberi makan. Jadi apa hak dia nak disembah? Jadi Tuhan kita lain. Tuhan kita maha sempurna, tak ada sifat-sifat kekurangan. Dia yang memberi makan, ya? Dia tidak diberi makan. Jadi kalau Tuhan tidur aja kan, boleh berbaring atau duduk terpaku je, menengok tidak apa, tidak lalat hinggap hidung pun tak boleh, dia nak halau. Nak katakan Tuhan macam mana? Nak katakan Tuhan macam mana? Jadi segala sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh kita caci dan tak boleh kita nafi. Yang tidak boleh diubah, tidak boleh ditukar ganti, dipindah, ditolak dan diingkari. Di mana nama-nama Allah yang baik itu dan sifat-sifat kamalatnya tadi adalah menjadi asas tauhid asma. Kita mentauhidkan asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita mengesakan bahawa hanya Allah yang punya nama macam itu. Yang 99. Hanya Allah yang mempunyai sifat yang macam ni. Kita mesti tauhidkan. Tak ada makhluk yang punya sifat macam tu. Ilmu mempunyai sifat Allah Ta'ala. Tak ada manusia yang ilmunya macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melihat pun macam tu. Kita ni melihat juga. Kita ni melihat kerana bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menggunakan alat-alat. Kita melihat dengan mata, dengan biji mata, ya, yang mata tu Allah Ta'ala punyalah. Jadi kita memerlukan mata, memerlukan cahaya baru kita nampak. Benda tu dekat baru nampak, kalau jauh dah tak nampak dah. Jadi bila sifat-sifat kamalat ni kita nafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita mengatakan saya juga ada sifat melihat macam Allah Ta'ala, itu tidak mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nak macam tu. Jadi tauhid kita mentauhidkan nama tu hanya layak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat itu hanya layak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita caci dan tak boleh kita samakan atau kita tukar ganti, ya? Yang tak ada dalam Al-Quran nama-nama Allah Ta'ala kita ganti nama tu, tak boleh,
Ya? Allah Ta'ala tu Tuhan, Maha Agung, Maha Hebat. Kita ganti dengan nama bos. Ada orang kadang-kadang tak tahulah macam mana maksud dia, tapi tak boleh. Ya? Sebab bos tidak ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tak pernah ajar kita bahawa nama Allah Ta'ala tu bos. Toke. Hati-hati ya, cakap-cakap macam tu. Kita ada bos, lebih hebat daripada bos kau. Jangan. Kalau kita rujukkan bos tu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mencaci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tak ajar bahawa aku adalah bos. Sebab kadang-kadang bos ni dia ada apa namanya, ada kadang-kadang sifat kemanusiaan lah, ya, kemanusiaan. Jadi tak boleh menamakan Allah Ta'ala macam tu, ya, toke. Jadi bila toke ni kita teringat aja kan, ada orang hebat seluar pendek pakai baju t-shirt macam tu lah umpamanya kan, terbayang kita makhluk. Jadi bila kita katakan nama Allah Ta'ala tu toke, maknanya kita memperkecil keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan tukar nama, ya? Jangan ubah. Kita kata tak boleh ditukar ganti. Jadi kalau nak merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nama dia ada dah diajarnya, kurang-kurangnya tu yang 99 nama tu lah. Saya ingatkan pula, sedang teringat ni, kalau kita nak menamakan anak ke cucu kita ke yang pakai hamba, menunjukkan kehambaan, abdun, maka di belakang abdu tu mesti nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak boleh namakan dia Abdul Ahmad. Memang sadap Abdul Nokil itu Ahmad. Ahmad tu tak ada nama Tuhan. Yang 99 tu kan. Jadi bila Abdul Ahmad tak boleh. Dan Abdul yang lain yang bukan nama Tuhan, walaupun ada nama Arab, ya. Oh, ini nama atuk Nabi dulu. Tak boleh nama atuk Nabi dulu, dia belum lagi datang Islam. Jadi hati-hatilah nak menamakan cucu atau orang tanya kita, Tok Imam boleh, Tok Imam kan. Orang bertanya. Maka bila pakai abdu tu kita rasa dah, oh hebat, bagus ni, hebatlah nama ni. Tapi belakang abdu tu pastikan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi itulah asas tauhid pada nama, asas pada tauhid sifat. Jadi kita mesti mentauhidkan, mengesakan bahawa sifat tu hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama tu hanya layak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Yang tertakluk di bawahnya pula 3 perkara. Oh, banyak lagi ni. 3 perkara pula ni. Kita baca lepak sahabat ya, cepat laju-laju sikit. Iaitu membersihkan. Jadi keimanan kita mesti membersihkan Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat makhluk. Dan daripada apa juga sifat-sifat yang membawa kepada sifat kekurangan. Ini keimanan kita. Kita mesti bersihkan. Salah satunya tuan-tuan, itulah makna kita berzikir tu. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kurang-kurang 3 kali lepas sembahyang. Apa makna Subhanallah? Maha suci Allah dari segala sifat-sifat yang membawa kepada kekurangan, kekecilan dia, kekurangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita sentiasa bertasbih. Itulah Subhanallah, Maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Yang kedua, mempercayai nama-nama Allah, nama-nama tadi yang baik, ya, tak kena Asmaul Husna tadi, ya. Bukan baik, terbaik atau yang paling baik. Baru mantap terjemahan, ya. Mempercayai nama Allah, nama-nama Allah yang tu tadi tu adalah nama-nama yang terbaik, yang paling baik, dan mempercayai tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zat Allah, sebanding dengan sifatnya dan pentadbirannya. Yang ketiga, tidak tamak untuk mengetahui sifat Allah Ta'ala, ya.
Jangan terlalu berambisi, bersemangat nak memberi sifat pada Allah Ta'ala tu, sehingga ada sifat-sifat yang tak ada diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau nama Allah Ta'ala macam tadi. Ya, kita nak muliakan Tuhan tu dengan nama yang tak ada diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya fikir macam tu maksud Tok Syekh. Jadi kita macam mana pun nak mengagungkan Allah Ta'ala, jadi nak namakan Allah Ta'ala tu dengan nama yang bukan nama-nama yang dah diajarnya, ya, maka tak boleh. Hindarkan perkara ni. Jangan ambisi sangat kita nak buat yang lain-lain atau sifat-sifat yang tidak ada pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Allah Ta'ala dah ajar kita, manusia ni dah diajar bahawa Allah Ta'ala tu namanya ini, dia yang paling tahu dengan dirinya, maka dia yang cakap nama dia itu cukup. Tak boleh lebih daripada itu kita nak tambah-tambah. Ya? Dia dah ajar, aku ni sepulan, aku ni nama sepulan. Nama aku Al-Azim, Al-Aliyul Qadir dan sebagainya itu. Maka itu saja. Jangan tambah yang lain. Sebab dia lebih tahu nama dia dan kesesuaian nama itu untuk dia, maka jangan kita mandai-mandai. Begitu juga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dah tahu, Allah lah yang tahu dengan diri dia. Dia bagi sifat dia macam ni. Okey, ikut aja tu. Jangan nak mandai-mandai kita, ya. Oleh yang demikian, kesimpulan, mereka yang ingkar atau mencerca nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, atau mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mempunyai nama-nama yang terbaik tadi, dan tidak bersifat dengan sifat-sifat kamalat, sifat-sifat yang sempurna tadi, adalah termasuk dalam golongan orang yang tidak beriman dengan asma Allah Ta'ala dan tidak beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Lilladzi, ada ayat mengatakan, surah An-Nahl 60, tak ada dalam kitab Tuhan. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati masalah sawu walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, dia mempunyai sifat-sifat buruk. Walillahil masalul a'la. Sedangkan Allah mempunyai sifat-sifat yang a'la, yang maha tinggi. Huwal azizul hakim, dan dia adalah aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Jadi itu menunjukkan bahawa orang yang tidak percaya dengan hari akhir, maknanya orang kafir lah. Dia kadang-kadang mempunyai nama atau sifat-sifat yang buruk. Jadi kita tak boleh menyamakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan selain daripada sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran yang disebut Allah Ta'ala sendiri, atau yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Ya. Sampai situ dulu. Nanti insyaAllah kita baca pula muka surat 332, Asma Allah, nama-nama Allah. Ya. Azza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Lebih dan kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.